Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Ar-Raufur Rahim, daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dapat sambung bacaan daripada hadis-hadis Sayyidul Mursalin ini. Kita sampai pada muka surat 275 Pak Amir. Kita masuk pada hadis yang pertama, Riyadhus Salihin jilid yang kedua, muka surat 275. Ataupun kadang-kadang tak sama kita punya ni, tapi bab dia sama, iaitu bab larangan tentang haramnya riya. Setelah Al-Imam Nawawi menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang masalah lawan kepada riya, kita disuruh, kenapa kita tak boleh riya? Kerana kita diperintahkan perkara yang berlawanan dengan riya, iaitu ikhlas. Kemudian dia membawa kepada kita satu dua ayat berkenaan dengan riya di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Imam Nawawi membawa kepada kita hadis-hadis pula. Al-Imam Nawawi tidak bercadang nak menghuraikan bab riya seperti mana Hujjatul Islam menghuraikan di dalam Ihya dia. Tetapi sekadar dia nak beritahu kata agama ni di antara jalan menyucikan diri pada Allah, dalam diri kita ni tak boleh ada riya. Kemudian dibawa nas yang menyokong kepada itu. Al-Imam Nawawi memulakan hadis yang pertama, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Kata dia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah yang paling tidak memerlukan persekutuan. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal dengan mempersekutukan aku kepada selain aku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak memperdulikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Daripada hadis yang kita baca ni ikhwan, Al-Imam Nawawi bawa pada kita satu hadis qudsi, tapi ini hadis qudsi yang sahih ini, riwayat Imam Muslim. Allah Ta'ala kata, ana aghna, aku sangat kaya, ataupun aku terkaya. Sifat kaya, sifat ghina ini, ataupun kita kata istighna ini, dia nak mewakili sifat tak memerlukan yang lain. Dan dalam sifat 20 kita belajar, last sekali sifat 20 dipecah kepada dua, iftiqar, istighna. Allah Ta'ala kaya, tak memerlukan benda lain. Dia bersifat ghani, dia kaya. Semua yang kita perlu dia ada. Semua yang dia perlu kita tak ada. Sehingga tu kita tak boleh bagi kepada dia. Dia sangat sempurna. Allah Ta'ala kata, ana aghna, aku ni sangat kaya. Kaya dia sampai tak perlu. Syuraka'u, asyurakai, aku tak perlu kepada syuraka.
ini apa? Benda-benda yang kamu jadikan dia sekutu bagi aku. Kamu ada banyak syuraka. Kamu ada banyak benda yang kamu sekutukan dia dengan aku. Aku tak memerlukan sekutu-sekutu ni. Aku tak memerlukan, aku tak suka syuraka ini ani syirki. Yang sehingga dengan benda syuraka ini kamu syirikkan aku dengan dia. Jadi manusia ni boleh mengambil macam-macam benda, sama ada niat dia ataupun benda-benda madiyah ke, kayu ke, batu ke, makhluk-makhluk lain untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Dalam riwayat hadis kursi ni Tuhan kata aku tak perlu semua benda tu. Man amila amalan, siapa yang melakukan satu amalan, siapa buat satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dalam amalan yang dia buat itu dia syirikkan, dia mensyirikkan bersama dengan aku selain daripada benda lain, selain daripada aku, dia syirikkan aku. Taraktuhu wa syirkahu, Tuhan kata aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan benda syirik dia. Aku tak akan peduli, aku tak akan redha, aku tak mau, aku akan biak benda itu. Secara lafaz sirah yang ada ikhwan, hadis ini menjadi dalil kepada kita betapa Allah tidak menerima kesemua amalan yang ada unsur syirik. Syirik kita tahu ada dua, syirik besar, syirik kecil. Tapi tajuk yang kita duk baca ni adalah tajuk syirik kecil. Apa dia? Riak. Riak dinamakan syirik. Jadi mana-mana amalan yang dibuat di dalamnya ada riak, dan antum boleh ingat balik makna riak yang dalam kuliah yang lepas. Apa yang telah kita ceritakan tentang makna riak itu dari segi bahasa, panduan para ulama bagi yang dimaksudkan dengan riak itu apa dia. Itu jangan dilupakan. Maka nampaknya Allah Ta'ala tidak akan terima, Allah Ta'ala tak akan terima sebarang amalan yang dilakukan bukan kerana dia. Sekali-kali dia tak akan terima, dan dia akan pastikan orang yang buat amalan yang syirik pada dia ini, sama ada dengan syirik akbar, na'udzubillah min zalik, ataupun syirik asghar, Allah akan pastikan orang itu hanya dapat penat, lelah dan susah, letih di hari akhirat. Itu pasti. Itu pasti, sangat-sangat pasti. Satu hari Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar tengok satu orang yang dia beribadat, dia buat sesuatu untuk Tuhan dia, agama lain, dia buat sesuatu untuk Tuhan dia. Sayyidina Umar tengok dia tak pakai kasut, dia tak makan. Sayyidina Umar baca ayat ni. Sayyidina Umar kata amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Dia penat dalam dunia, tapi di hari akhirat benda tu menjadi musibah kan. Kita boleh bayang, penat. Last sekali benda yang kita penatkan itu bertukar menjadi balak kita. Oh, ini satu malapetaka. Kenapa? Kerana Allah tak mau langsung terlibat dengan satu benda pun yang dibagi pada dia. Dalam benda tu ada benda syirik. Dalam ayat 94 dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut satu perkataan, satu perkara Allah Ta'ala sebut untuk memperlihatkan kepada kita di hari akhirat nanti macam mana Allah Ta'ala akan menghina benda-benda syirik ni. Termasuk orang yang terlibat dengan syirik, Allah hina dengan perkataan menghina. Allah katakan pada ayat 94 dalam suratul An'am, Allah kata walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'a'ukum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Ini Allah Ta'ala katakan. Allah kata walaqad ji'tumuna furada. Allah kata dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami, kesemua kamu ji'tumuna akan datang pada kami furada, dalam keadaan sendirian-sendirian, sebatang kara.
Kama khalaqnakum awwala marratin, seperti mana dulu kami buat kamu awal-awal dulu. Walaupun kembang keluar daripada perut mak seorang, keluar seorang, keluar lagi. Kamu akan balik, kami akan hisap kamu dalam keadaan furada, seorang demi seorang. Sebutlah berjuta ke trilion, bila hisap seorang demi seorang. Kawan ni kena hisap, kawan tu kena tengok, kawan tu kena tunggu. Kawan ni kena hisap, kawan tu kena tengok, kawan tu kena tunggu. Kami takkan panggil sekali mas, dah, kami tak buat furada. Para sahabat ketika ayat ni turun menangis. Dia kata, kalau Abu Bakar dihisap, Umar kata, berapa lama giliran aku ya Rasulullah? Perlukah aku melihat aib orang setelah aib aku ni duk ada? Nabi baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, ji'tumuna furada, kamu pasti datang kepada kami seorang, sendirian. Seorang tak boleh escort seorang, seorang tak boleh teman seorang. Macam mana kamu datang? Kama khalaqnakum awwala marrah, macam mana kami ciptakan kamu awal-awal dulu, hak mula-mula dulu di dunia. Allah kata, tengok masa kita balik berdiri depan Tuhan, Tuhan kata, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Allah kata, dan kamu tinggal di belakang kamu, semuanya kamu usahakan. Kehidupan kamu, harta kamu, semua kamu tinggal. Kamu mai pada kami. Sekarang kamu ada apa? Allah kata, wa ma nara ma'akum syufa'aukum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka'u. Allah kata, mana dia? Ma nara ma'akum syufa'aukum, kami tak nampak pun syufa'aukum, penolong-penolong kamu, persyafaat kamu, yang dia itu dahulu dalam dunia kamu za'amtum, kamu begitu mengakui, meyakini, begitu sangat-sangat meyakini bahawa dia itu adalah syuraka, sekutu kamu terhadap aku. Mana dia? Ulama-ulama tafsir kata perkataan ini menghina. Macam kita kan bila marah-marah kita, lah jadi apa? Lah pasal apa mai kat aku? Lah pasal apa mai? Dulu hang kata aku lebih kurang, dulu macam tu. Lah pasal apa hang balik kat aku? Kadang-kadang anak-anak balas sekali balik. Mak dia kata, pasal apa hang balik rumah aku? Hang kata rumah ni macam neraka lah, rumah ni tak ada air lah, rumah ni tak aman lah. Lah pasal apa hang balik-balik? Itu akan buat orang yang balik itu berada dalam keadaan sangat hina diri. Allah kata, wa ma nara ma'akum syufa'aukum. Allah kata, aku tak nampak pun, hampa sanjung sangat, sanggup buat ibadat, berdiri depan aku, tapi nawaitu kerana orang tu. Tak nampak pun dia boleh tolong hampa. Allah kata, laqad taqatta'a bainakum. Hari ini baru hampa tahu, sungguh hari ini hampa tahu, hampa putus dengan dia. Wa dhalla ankum, dia dah tinggal dah hampa. Ma kuntum taz'umun, habislah hampa. Apa yang hampa percaya dulu, hampa dakwa dulu, hari ni apa pun tak ada. Hari ni tinggal aku dengan hampa. Dan hampa kena tahu satu benda, hari ni aku terlalu benci dengan hampa. Maka apa dalam hadis kursi ni kata, taraktuhu wa syirkuhu. Tuhan kata, aku tak mau ambil tahu pasal hang, pasal benda syirik ni semua. Hampa cuma ada di satu tempat saja, fi jahannam, bi'sal masir, di situ tempat hampa. Dan berapa lama hampa nak duduk tang situ, sakit ke, melolong ke, aku tak mau ambil tahu hampa punya pasal. Marah Tuhan kepada syirik sampai tahu tu. marah saya. Jadi kerana itu Nabi peringatkan umat dia. Nabi kata riak ni, syirik kecil ni, Nabi kata orang boleh kena walaupun dia tak sedar, seperti mana semut yang hitam berada atas batu yang hitam dalam suasana malam. Maknanya kalau kita duduk atas semut pun kita tak tahu tu semut. Kalau satu orang tu terkena syirik asghar, dia tak sedar. Dia tak sedar. Dulu ada satu kitab kita dah baca kan, Al-Hikam, Syekh Atha'illah. Dalam Al-Hikam dia kata apa? Dia kata mainan iblis ni terlalu halus sehingga orang takabur tidak merasakan dia takabur.
sehingga orang riak tidak merasakan dia riak. Halus mainan iblis. Itu yang dia main macam tu, baca ayat kursi pun tak hilang. Sebab dia memerlukan bab yang Ustaz Sabri mengajar tadi, tazkiyah. Dia memerlukan penyucian dalaman. Dan siapa pun tak boleh menyucikan hati kita daripada riak, melainkan dawaun ilahiyun. Kita memerlukan penawar yang datang daripada ilahi. Dia ubat-ubat dunia ni tak boleh. Dia kena kita direndamkan dalam suasana Rabbani. Kunu Rabbaniyun dalam Ali Imran. Allah kata, jadilah kamu orang-orang Rabbani, Rabbaniyun, orang-orang yang jiwanya ada hubungan dengan pencipta. Tundukkan diri kamu, rendahkan diri kamu. Kunu Rabbaniyun. Orang kata mendidik generasi Rabbani. Dulu ada kumpulan nasyid Rabbani. Kita nak jadi umat Rabbani. Kita Rabbaniyun. Rabb, dia perkataan Tuhan. Rabbaniyun, hamba-hamba yang merasakan jiwa dia berhubung dengan Tuhan. Jadikanlah diri kamu ada hubungan dengan Tuhan. Al-Imam Nawawi, ikhwan, bawa hadis yang kedua. Wa anhu, daripada Abu Hurairah juga, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila summa amara bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kita ambil satu-satu tu, kita tengok makna dia. Takat tu dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang mula pertama diputuskan nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid, di mana dia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, serta ia pun mengakuinya. Lantas ditanya, dipergunakan untuk apa nikmat itu? Ia menjawab, aku berjuang pada jalanmu sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu bohong. Kamu berjuang agar dikatakan sebagai pemberani, dan hal itu telah diakui. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dilempar ke dalam neraka. Ini tentang awalun nas yuqdi yaumal qiyamah. Manusia yang pertama dihisap di hari kiamat ialah orang yang mati syahid. Artinya yang mula-mula dihisap antara kita dengan Tuhan di hari kiamat adalah urusan hati kita dengan Tuhan. Itulah ahli sunnah selalu dalam hal akidah dia kata apa? Dia akan kata iman, apa yang ada dalam hati, yang terkeluar pada dua bibir mulut, dilafazkan dan diamalkan dengan perbuatan. Maka iman dia seiring dan sejalan dengan hati. Kalau hati ni ada tasdiq, lisan ada iqrar. Apanya lisan iqrar, apanya hati tasdiq. Dia bukan benda lain. Kalau itu yang diikrarkan, kalau itu adalah daripada tasdiq dalam hati, maka apa terjadi? Yang terjadinya ialah jawarih. Jawarih ni apa dia? Perbuatan kita akan menampakkan yang kita ikrar, dan dia akan ke arah apa yang kita tasdiqkan. Jadi itu yang pertama akan dihisap di sisi Tuhan di hari kiamat. Jadi hamba Allah ni, apa yang tasdik dalam hati dia, yang tasdik dalam hati dia ini, dia nak orang kata dekat dia jari'un, dia berani. Tetapi dia melafazkan apa yang bukan di hati. Maka dia pergi buat apa yang bukan ada dalam hati. Maka dia tak balance. Maka Allah kata kazabta, kau bohong. Bukan tu dalam hati yang. Hadis-hadis yang telah kita baca kan, Allah tak melihat kepada tubuh badan dan rupa, tapi Allah tengok kepada hati dan amalan.
So amalan itu kena lahir daripada hati. Pasal tu kadang-kadang Nabi kata apa? Nabi kata orang itu, Nabi kata nifaqan khalisan. Dia munafik yang ikhlas. Maksud dia apa? Murni dia munafik. Maksud dia hati dia munafik, lisan dia munafik, amalan dia munafik. Munafiqan khalisan. Murni, total dan fatal. Betul-betul. Ini kita panggil apa? Ini orang munafik yang hakiki. Khalisan, kana munafiqan khalisan. Dia munafik yang betul-betul. Dan mukmin ada juga mukmin yang hakiki. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang kata la ilaha illallah ikhlas keluar daripada hati dia, maka yang ikhlas keluar daripada hati tertumpang pada bibir dia, maka dicernakan pada dia punya amalan, maka dia akan buat apa yang ada pada bibir dia, dan itulah yang ada pada jiwa dia. Kemudian kata hadis ni lagi, sambung dia, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Terjemahan dia kedua, seseorang yang belajar dan mengajar. Ini ada bahagian kita ikhwan, belajar dan mengajar tak terlepas, serta suka membaca Al-Quran, di mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, serta ia pun mengakuinya. Lantas ditanya, dipergunakan untuk apa nikmat itu? Ia menjawab, saya pergunakan untuk belajar dan mengajar Al-Quran, serta saya suka membaca Al-Quran untukmu. Allah berfirman, kamu bohong. Kamu belajar Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang pandai, dan kamu suka membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qari, dan hal itu sudah diakui. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Lagi sekali, bacaan bagus, semua bagus, lagi-lagi isu dia apa? Dia dengan Tuhan ada masalah. Dia dengan Tuhan ada masalah. Inilah bab yang penting Ustaz Sabri bincang tadi kan, bab tazkiyah. Sangat penting. Bahkan dalam Ali Imran, dalam Baqarah, dalam surah Jumaat, Allah ulang bila Rasul datang, Rasul akan buat 4 benda ini. Apa dia? Allah nak Rasul mengalimkan mereka tentang Alkitab. Betul? Ya. Allah nak Rasul membaca pada mereka Alkitab dan mengalimkan kepada kitab dan sunnah. Dan Rasul dikehendaki apa dia? Wa yuzakkihim. Apa dia? Membersihkan jiwa manusia. Ya, jiwa manusia. Sahabat kata, ya Rasulullah, dalam hadis Abi Musa Asy'ari riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, dulu dia ni bunuh kaum saya geram. Dia bunuh satu ini orang masuk jihad nak balas dendam pasal dulu tentera tu, geng tu bunuh kaum dia. Adakah dia mati syahid? Ambil kesempatan masuk balas balik. Adakah dia mati syahid? Nabi kata tak. Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang mati kan, bertarung mati dalam jiwa dia sampai saat akhir, tak hilang benda ni, dok ada dalam jiwa dia. Apa dia? Melekat benar dalam jiwa dia. Dia nak angkat litakuna kalimatullahi al-ulya, dia nak angkat kalimah Allah naik di atas, parut habis badan dia. Nabi kata dialah fi sabilillah. Tapi di satu pattern dia masuk perang,
Dia pakai uniform perang semua pergi lawan. Tapi dalam hati dia nak tuntut bela hak yang lepas-lepas punya perang, orang tak tahu. Tapi Tuhan tahu. Inilah ikhwan menyebabkan seorang tabi'in. Aku tu saya bincang hari ni dengan Ustaz Sabri. Khalid bin Ma'dan. Menyebabkan dia tertunduk ke bumi. Bila mendengar, dia menceritakan balik, Khalid bin Ma'dan, dia menceritakan balik macam mana Tuhan menapis jiwa manusia. Semua lepas. Satu peringkat langit ditapis amalan, satu peringkat langit ditapis riak, satu peringkat langit pula ditapis sombong gedak, satu peringkat lagi ditapis sum'ah gedak. Semua lepas. Bahkan ada Khalid bin Ma'dan cerita, ada di kalangannya para malaikat memuji. Dan akhirnya sampai dekat Tuhan amal itu. Apa Tuhan kata? Tuhan kata, ambil amal ni, buang tak muka dia. Masih ada lagi satu rahsia dalam hati manusia yang tahu hanya Tuhan, bukan mana-mana makhluk. Macam mana nak buat? Sirrun min asrarillah. Ada satu rahsia yang hanya Tuhan saja tahu. Sampai Tuhan kata, ambil, buang. Aku tak mahu. Antara aku dengan dia berbuat bukan untuk aku. Maknanya betul lah. Saya bukan menyokong 100%, tapi saya kata ada kebenaran perkataan Syekh Athaillah dalam kitab Al-Hikam dia. Dia kata mainan iblis ni terlalu halus, sangat halus, sehingga orang yang sombong, orang yang sum'ah, orang yang riak, dia tak sedar dia berada pada wilayah itu. Artinya lapisan pada riak ni dalam, lapisan syirik ni dalam. Dia lepas satu lapisan, dia tak lepas lapisan kedua, dia masih duk kata dia buat betul, dia buat betul dengan Tuhan, dia buat betul dengan Tuhan. Tengok tak lepas. Maka betul lah kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia kata para rasul ini adalah doktor paling pakar dalam mengubati jiwa manusia. Dengan tarbiyah para rasul, Allah bagi endorsement para sahabat memiliki jiwa yang ikhlas, yang mereka layak masuk jannah Tuhan. Oh, dahsyat. Kan dalam riwayat lain pakcik, riwayat Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata kalau sombong ni ada sebesar zarah, berat seberat zarah dalam hati manusia, tak masuk. Zarah ni macam mana lah, tak tahu lah sebenarnya besar zarah tu nak pergi ukur pakai alat apa. Lepas tu Quran kata dalam Al-Anbiya pula, ada yang besar zarah, ada yang lebih kecil daripada zarah. Ada sebesar zarah, adanya asghar seperti zarah, adanya akbar, adanya asghar daripada zarah, lebih kecil daripada zarah. Ma ya'zubu 'inda rabbik. Allah kata ma ya'zubu 'inda rabbik. Benda itu tak pernah hilang daripada pandangan Tuhan kamu. Tuhan tahu. Tak lepas dia. Seberat zarah ada sombong tak masuk syurga. Sahabat jadi kaget Agus. Jadi kaget terkejut. Kaget. Ya Rasulullah, adakah satu orang tu pakai baju baru, kasut baru tu masuk dalam wilayah sombong? Nabi kita tak. Allah Ta'ala cantik, indah. Allah suka hamba buat benda indah. Tapi Nabi bagi tahu dua benda ni. Apa dia sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Apa dia? Batarul haq, batar. Nah, apa? Menafikan kebenaran. Tolak. Dia ada sifat batar. Tak boleh terima. Dan ghamtun nas. Ghamtun nas. Dia suka hina orang, perendah orang, letak orang di bawah. Tak masuk syurga. Maka kata dalam Al-Hikam, manusia yang sombong, dia tak tahu dia sombong. Sehingga dia baca hadis tu, dia kata alhamdulillah lah aku tak sombong. Rupanya dia yang sombong. Ketika makhluk terlaknat ni, dia berhujah dengan hujatul iblis di hadapan Tuhan, dia tak mewakili diri dia sombong. Bahkan apa dia kata pada Adam, memang itu hakikat kejadian Adam.
Adam dari tanah, betul? Betul, Adam dari tanah, dia tak bohong. Dia daripada api, betul? Betul, dia daripada api. Dan kalau dia kata ana khairu minhu, betul? Betul. Betul lah, dia ada banyak kelebihan. Kalau api mendekati tanah, tanah yang terbakar. Api begitulah sifat dia. Tapi satu benda dia tak boleh sembunyi daripada Tuhan, apa dia? Tujuan dia mengangkat kebenaran itu untuk apa? Ya. Bukan untuk al-haq. Kata Syekh Maulud, indahnya hidup ni kalau kebenaran diangkat demi kebenaran. Tapi rosak hidup ini apabila kebenaran diangkat untuk mempertahankan kebatilan. Rosak hidup. Sepatutnya kita angkat kebenaran demi kebenaran. Iblis dia angkat Adam daripada tanah, dan dia boleh beritahu pula macam mana tanah buat Adam busuk, ada gas, ada tu, ada ni, Allah teruk-teruk ah. Dia ketika buat api tak ada macam tu semua. Bukan api bakar kabel TNB ni punya abaman. Bukan api tu. Kita curi TN, kita pula curi depa. Depa curi. Dia pergi bakar belakang tembok teh tu. Api tu menyala-menyala, bau punya busuk. Bukan api tu. Apinya asal Tuhan buat. Cantik dia. Cantik. Tuhan buat dia. Betul lah. Dia bertukar alwan dia punya warna tu bertukar macam rainbow. Sagi meh warna ni, sagi meh warna ni. Dekat Adam tak ada. Kat Adam buat daripada tanah ni, tin, kadang turap, tanah campur, bau. Ni orang tua kata kita berasal daripada 4 unsur. Kita daripada api, tanah, angin, air. Betul, jangan main-main. Jadi pasal tu kita nak pilih pelik kereta, nombor kena 4, tak boleh 3. Kalau 3 tak cukup sumber. Tapi kenapa dia nak angkat? Kenapa dia nak kata depan Tuhan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar? Apa tujuan dia? Tujuan dia nak menghina. Ya, wa ghamtun nas. Dia hina saja. Inilah Imam Ibn Katsir kata hujjatul iblis. Hujjah iblis paling dahsyat. Ketika itu Tuhan tutup pintu syurga kat dia. Allah kata aba wastakbar. Semua malaikat tak tahu. Tuhan tahu. Tuhan kata aba, hang enggan terima kebenaran. Hang sombong iblis. Baru malaikat tahu, ui iblis sombong. Allah kata wa kana minal kafir. Dalam kamus Munjid, perkataan iblis tu, alif ba lam yasin tu, iblis, dia kata ai bermakna qati' min rahmatillah. Putus asa daripada putus apa? Putus daripada rahmat Tuhan. Dia tak dapat rahmat Tuhan. Maka ikhwan, dalam hadis ni cerita ada orang Tuhan bangkit bagi ilmu, bagi segala-gala. Anda tengok satu benda Tuhan tanya kat dia, tidakkah itu semua nikmat aku bagi kat hang? Wow. Nikmat Tuhan kata boleh baca Quran, boleh sampai, ada ilmu, boleh menyampai. Tuhan kata hang dah dapat nikmat. Walaupun hang tak ada kereta besar, hang tak ada rumah besar, walaupun hang sampaikan dakwah, hang tak kaya macam orang lain, tapi hang telah dapat nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nak dusta? Tuhan kata kau dapat nikmat. Sama dengan kawan yang tadi, yang pergi syahid tadi, keberanian, kemahuan turun, keperkasaan, kesasaan badan, pandai bersilat, pandai menempih. Tuhan juga kata dekat dia, kau dapat nikmat. Tuhan kata kau dapat nikmat. Dan masa Tuhan kata dekat dia ni, dia tak nafi apa-apa. Fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Diperkenalkan nikmat itu kepadanya dan dia kenal itu nikmat. Dan dia tak nafi. Yang dulu dalam dunia dia kata, Tuhan saya tak dapat rezeki kalau saya dengan duit lah, dengan apa. Dulu dia pisah-pisah kan. Bila di hadapan Tuhan, fa'arrafaha. Dia tahu tu nikmat. Hidup nikmat, dia tahu. Kita duk mengaji agama ni nikmat. Dia tahu. Tuhan kata hang buat apa dengan nikmat ni? Benarlah Pakcik Din, kalau Nabi sebut dalam riwayat Tirmizi, tak beranjak tapak kaki Adam sehingga ditanya 4 soalan. Betul? Maka salah satu ditanya tentang ilmu. Ke mana kau habiskan?
Dahsyat. Kemudian sambungan hadis tu, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa amara bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nar. Yang ketiga, seseorang yang dilapangkan rezekinya dan dikurniai berbagai macam kekayaan, di mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya serta ia pun mengakuinya. Lantas ditanya, dipergunakan untuk apa nikmat itu? Dia menjawab, semua jalan usahanya engkau sukai agar dibantu, maka aku pasti membantunya kerana engkau. Allah berfirman, kau bohong. Kamu berbuat seperti itu agar dikatakan sebagai orang yang pemurah, dan hal itu sudah diakui. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan antum semua tahu antum satu benda. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah baca balik hadis ini kan ketika di Kufah. Ketika orang tanya pada Abu Hurairah, kau sahabat besar Nabi, apa yang boleh cerita tentang Nabi pada kami? Dan ceritalah benda besar ke kami yang dengar dari Nabi. Abu Hurairah bacalah hadis ni. Tapi sebelum dia baca hadis ni, dia tarik nafas, dia pengsan 3 kali. Dia nak baca hadis ni. Tarik, dia kata qala Nabi awwalu ma pengsan. Sampai orang terpinga-pinga, apa yang dia nak sampaikan? Rupanya dia nak sampai yang ni. Dahsyat nah jiwa dia. Dia boleh rasa seolah-olah dia tu satu daripada orang yang akan kena hisab itu. Dahsyat. Begitulah muraqabah. Muraqabah ni maksud apa? Kedekatan. Umat hari ini mempunyai jiwa yang bukan muraqabah, ba'idah. Jiwa yang jauh. Bila kita baca sunnah, dia tak rasa sunnah tu dekat dengan dia. Bila kita baca berlawanan dengan sunnah, dia rasa itu adalah warisan dia. Dan antum tengok orang ini, antum ada juga orang dalam hidup dia dalam hadis ni bagi tahu pada kita, satu orang kaya dalam hidup ni dia tak mau apa. Dia mau satu je. Dia mau orang puji je dia kaya. Ada manusia sekaya itu. Dia mau orang puji dia. Dia tak kira duit. Tapi dia mau apa? Puji. Tuhan kata kat dia, aku bagi semua nikmat kat hang. Dia kata betul. Tuhan kata hang buat apa? Dia kata, Tuhan, ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqta fiha laka. Tuhan, ma taraktu, tak ada satu pun aku tinggal sabilin daripada jalan yang jalan tu aku tahu, tuhibbu, jalan tu hang suka, melainkan aku infak harta aku semua di jalan tu. Orang memujilah, alhamdulillah. Semua memuji dia, alhamdulillah. Dan siapa pun tak tahu masalah jiwa dia, Tuhan tahu. Tuhan kata hang bukan mau apa, dan hang pun tak takut duit hang rugi. Cuma hang ni ketandusan rahmat aku dalam jiwa. Bukan rahmat yang zahir, rahmat yang batin ni. Tuhan kadang-kadang bagi rahmat yang zahir. Semua kita dapat rahmat yang zahir ni, tapi kadang-kadang rahmat yang batin ni. Jiwa qana'ah, jiwa yang redha, jiwa yang mardiyah, jiwa yang mutmainnah. Ini semua nikmat, rahmat-rahmat kebatinan. Dia kaya zahir, tapi dia papa ke dalaman. Dia mau orang puji dia. Tak tahulah umat Muhammad ni sekaya ni mana. Mungkin ada lah Ustaz Naiz akhir-akhir zaman. Kaya. Saya pernah jumpa beberapa orang kaya, tapi best
Dia pun dia kaya, tapi masalah masa hari dia berjumpa saya, dia pun miskin. Pelak tu. Masa kaya dia tak jumpa kita. Jadi dia ceritalah dia punya tajribah ni, pengalaman dia. Kata saya kaya ni sampai duit tak tahu nak buat apa. Dia cakap masa tu duit tak tahu nak buat apa. Masa ni kita ada dis. Dia tak tahu nak buat apa dengan duit dia. Kawan kata saya kalau kenal lah ustaz dulu, ustaz saya ingat half daripada saya punya zakat saya akan bagilah kat ustaz. Ustaz tolong buatlah dengan zakat saya tu. Saya punya ingat bila nak bagi. Dia kata masa dulu lah. Kalau jumpa ustaz masa dulu. Yalah pelang. Masa dulu nak sembang. Sembang lah. Laisal fata. Orang tu bukan orang yang fata kan. Satu orang kata laisal fata haza abi haza abi. Orang kata bukanlah orang tu gentleman. Kalau dia kata saya dulu macam ni, saya dulu macam ni lah. Al-fata alladhi yuqalu ana haza, ana za. Orang yang berwibawa ni, orang yang kata ni saya. Ni duit saya, ni saya nak bagi. Dulu kalau ustaz jumpa saya nak bagi. Ni tak panggil fata. Duk sebut mak bapak, mak bapak, mak bapak. Hang kenal mak bapak Abu Sabah. Bapak Abu Sabah. Kata bapak Hang Sabah, dulu satu kampung ni nama pak saya bila dulu pak dah. Tanah pak Hang dah jadi highway dah. Lu cakap tadi. Oh dah bina jadi highway. Lah nak cakap lah handuk ke mana? Dulu tanah pak Hang, lah handuk ke mana? Asyik duduk PPRT. Sembang. Duduk rumah PPRT lah. Hang sembang banyak pula. Tak, benda tu tak sembang. Benda tu buat malu kita. Rupanya nikmat. Last sekali, harta juga nikmat. Tapi hak mula tadi. Jadi kita ni kena bangkitkan jiwa kita, merasakan bukan kita memang ada benda tu, cuma kita tak rasa kita ada. Apabila kita sentiasa ada nikmat dari Tuhan. Tak sehari pun, tak sesaat pun Tuhan melepaskan kita tanpa nikmat. Tidak ada. Kita sentiasa dalam nikmat Tuhan. Cumanya kita nampak, kita tak nampak. Itu saja. Pagi-pagi kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita ucap pasal apa sahabat? Sedih ni biasa orang kata Alhamdulillah. Sedih, ni sahabat doa kalau anak saya nak buat operasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak saya nak buat operasi, yang kata Alhamdulillah. Sedih kan? Orang tak kata Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan menyambut sesuatu. Kita bangkit-bangkit pagi dengan muka orang kata dengan tik mata pun tak habis lagi. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, Allah telah bekalkan nikmat. Boleh buka mata tu satu nikmat. Nampak buka mata pula, nampak semua. Nampak. Alhamdulillah. Nampak muka bini yang semalam berkelai tidur belaga pungkong, bukan lain. Seorang timur, seorang selatan, kapal Titanic patah tengah-tengah. Dia berkelai. Pagi-pagi bangkit, Alhamdulillah dapat tengok. Tidakkah kalau kita bangkit pagi-pagi, sebelah kita jadi mayat? Wahai semalam kita berkelai dengan dia, bangkit pagi dia jadi mayat. Kita juga takkan puas hati. Pasal apa mati? Kalau dia boleh jawab balik, so dah you tak suka kat I mati kan? Dah you tak suka kat semalam kita berbual. Oh Kelantan kata bergocok. Kita bergocok, kita berkelai. You kata kat I pelak lah macam-macam. You sejak mengaji dengan Ustaz Alim pelak you kata kat I. Kita kata Ustaz, saya nak abad demi Allah, laki saya tak pandai mencarut Ustaz. Sejak pergi dia Ustaz pandai dia mencarut. Dia pandai kata pelang Ustaz. Orang belah selatan bukan tu pelang tu apa. Kalau kita habaq ulam, dia boleh percaya. Pelang tu apa? Pelang tu makan sambil belacan. Oh, dia boleh percaya. Dia kata dia teringin nak tengok ulam pelang. Ulam pelang tu macam mana? Kita kata hang lah ulam pelang tu. Subhanallah. Kita tak puas hati, kita rasa kita tak dan settle dengan dia. Tapi Tuhan telah kurniakan nikmat. Al-Imam Nawawi membawa hadis yang berikutnya.
Saya ingat saya nak habiskan hadis ni, boleh kan? Saya cepatkan sikit. Tadi kita start pukul 9.35. Belum sejam lagi. Ustaz Sobri, Ustaz Nan, semua orang yang buat kuliah on time. Saya malu tengok. Semua on time. Kalau panggil saya on time, jangan haraplah. Baik. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nasan qalu lahu inna nadkhulu ala salatinina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idha kharajna min 'indihim. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Terjemahan dia dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada beberapa orang kata, sesungguhnya bila kami masuk kepada penguasa, maka kami menyatakan kepadanya lain daripada apa yang kami katakan bila kami berada di luar. Kami masuk jumpa pemimpin, kami kata benda yang khilaf dengan apa yang kami kata di luar. Kami cakap dalam istana benda yang tak sama di luar istana. Mungkin luar istana maki. Masuk dalam, ya tuanku, ya tuanku, ya. Patik junjung di atas batu jembala patik tuanku. Keluar tolak pelak tu. Mungkin begitu. Mungkin. Tengok. Apakah respon Abdullah bin Umar ketika dia dengar orang kata demikian? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggap hal yang demikian itu termasuk perbuatan nifaq. Bermuka. Kunna na'uddu. Nanti kita belajar pula dalam bahasa Arab kan. Perkataan kunna ni dalam hadis pun dia ada perkataan kunna. Bila sahabat kata perkataan kunna, itu bermakna marfu'. Disandar terus pada Nabi. Ayat ni memang saudara lepak tak tahulah. Dia kena main mengaji ya. Dia baca qala dengan kunna, dia memang tak tahu. Dia kena belajar. Kalau kita baca Zahir al-Hudud tak tahu, dalam mustalah dia hurai. Kunna, bila sahabat kata kunna dengan makna marfu'. Baca sahabat kata kunna na'uddu al-ijtima', dia marfu' kat Nabi. Bukan seorang sahabat. Kami semua mengira, menganggap. Maka tanggapan itu marfu'. Ya betul, benar, begitulah keadaan sunnah. Kami mengira berhimpun di rumah si mati dan mengedarkan makanan pada hari takziah, itu dianggap dosa merata. Duduk di rumah si mati makan pada hari-hari takziah kan, dianggap dosa merata. Ini pula sahabat kata kunna na'uddu hadza nifaqan. Kami menganggap depan pemimpin cakap lain, belakang pemimpin hang cakap lain, itu kami telah mengira yang kami dapat dari Nabi, kami faham daripada Nabi, ini perbuatan nifaq. Ya, memang itu nifaq. Jadi tak ramai orang boleh bercakap benar pada pemimpin. Ya. Melihat keadaan apa yang jadi dengan rakyat. Ya. Kadang nak cakap pun pilih baju macam orang ambil pingat kan. Nak kena hormat, kena rehearsal, nak ambil datuk kan. Sedangkan raja manakah yang bagi datuk tu, tak ada syarat dia letak kita pergi dengan jubah pun tak ada apa. Tapi ni balaci yang banyak ni. Kadang-kadang raja tanya, awak ni tak pakai jubah? Raja tanya, awak tak pakai jubah? Selalu pakai jubah. Saya nak ambil gambar dengan tuan ketika tuan pakai jubah. Awak tuan tak pakai jubah. Tepuk dia. Pasal apa? Balaci ni suruh buat baju hitam. Balaci ni suruh pakai sampin. Ni yang orang tua kata apa? Apa sudu dengan kuah ni? Tapi saya tak boleh faham. Maknanya sudu tu banyak, kuah sikit lah. Maknanya orang makan pun banyak lah. Adakah itu maknanya? Jadi apa maknanya? Ni, nak kata apa ni? Lebih sudu dari kuah. Atau yang benar kadut nak junjung.
Atau yang mana? Atau mengata dulang paku serpih? Lajak lebih daripada laju kan. Dia pun ni yang lebih-lebih sangat Abang Hamid. Kadang orang atas tak ada apa. Pergi habang je kat orang atas, tak boleh lah, tak ada tu lah. Sedangkan orang atas tu masa kita makan dengan dia tak ada apa. Dia duduk dengan kita, dia sembah lah, dia kata Penang nasi kandar bagus bagus Dia pun kata YB tak makan nasi kandar. Siapa kata? Kalau kita tunjuk tangan, pucat lah muka kawan tu. Pandai dia pun ni. Lepas itu rosak orang besar-besar kerana orang keliling tak jujur. Bagi tahu. Jumpa bagi tahu. Berapa banyak sultan-sultan dalam Malaysia tak tahu hal rakyat kerana perantaraan tu tak bagi tahu. Tak tahu. Habang pun keadaan terkawal, keadaan okey. Keadaan terkawal, keadaan tak ada masalah, keadaan okey, rakyat makmur. Rakyat semua alhamdulillah, rakyat semua ada pendapatan. Tengok-tengok gelandangan orang duk pergi makan setiap minggu. Orang tak tahu. Ini hadis ini benar kan bagi tahu pada kita, siapa-siapa bercakap lain depan pemimpin, belakang dia kata sama ada depan dia puji, belakang dia kutuk, belakang dia kutuk, depan dia puji. Ini semua sahabat Abdullah bin Umar confirm, kunna na'udu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah. Ahdi Rasulillah bermakna zaman Rasulullah. Kami confirm kata ini perangai orang nifaq. Baik, daripada Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu an. Bin Sufyan, Pak Amir, lama Sufyan kita tak ada. Kata dia, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi, muttafaqun alaih. Rawahu Muslim aidan min riwayah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya, dan barang siapa memperlihatkan amalnya, maka Allah akan memperlihatkannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang maksud Allah akan memperdengarkan dan memperlihatkan amalnya adalah dengan tujuan untuk buat malu orang yang berbuat seperti itu. Ni di hari akhirat nanti, apa yang dia buat dalam dunia, sebiji itu Tuhan buat di akhirat. Dia semayang malam ke, dia apa ke, dia sum'ah. Sam'a mewakili sifat sum'ah. Dia cerita, dia buat macam mengantuk. Orang tanya dia, hambui ngantuk. Orang ingat cuaca panas, Allah, malam korang tidur, dapatlah 8 rakaat. Semua duk tengok muka, tak tanya pun. Dapatlah 8 rakaat. 8 rakaat tu dapatlah 4 juzuk. Wow, 8 rakaat 4 juzuk. Dia kata yang 4 juzuk tu bukan luar semayang lain, ni dalam semayang 4 juzuk. Bagi-bagi salam, dah lah dapat witir 3. Ingat nak sambung lagi, tengok orang bang subuh dah. Mengantuk orang tu. Kan? Esok di hari akhirat, Tuhan buat lagu tu kat dia, sama Allah. Tuhan panggil semua orang, Tuhan kata, "Wei, hangpa nak tengok tak siapa yang sembahyang 4 rakaat, 4 juzuk? Hangpa nak tengok tak? Dia ni murai. Dia ni orang yang mempertunjukkan amal dia dekat orang. Dia suka cerita di telinga orang apa dia buat. Seolah-olah macam dia ni nak mendekatkan diri pada Allah lah. Tapi dah, malaikat kata dah, dia ni pembohong. Masa cakap lagu tu dia dah getak dah. Malu, dia nak tanggung malu. Tiba-tiba malaikat tunjuk, tu dia fulan. Tu dia ghadar. Itulah pengkhianat dengan Tuhan. Ya khasir, ya ghadir. Dipanggil dengan 4 nama, yang nama tu sangat buruk kat dia. Ya khasir, hai orang yang buat amal tapi rugi masa sini. Ya ghadir, wahai pengkhianat dalam hubungan dengan Tuhan, amal sini. Ya murai, hai puak murai. Apa? Riak, ahli riak ni, mai sini. Sama Allahu lak. Hari ini Tuhan akan pendengar dekat orang apa yang kamu nak sangat orang dengar.
Na'udzubillah min zalik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-jannah yawm al-qiyamati ya'ni rihaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya hanya untuk mencari redha Allah Ta'ala, tetapi dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat kedudukan, kekayaan duniawi, maka dia tidak akan mendapat harumnya syurga pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Abi Daud, dan Abi Daud kata sanad dia sahih, dan para ulama pun bersetuju sanad hadis ini adalah sahih. Ini juga ada kaitan dengan kita, ikhwan, kita yang belajar. Bila kita belajar ilmu, dalam hati kita mesti semata-mata ada wajhullah. Dulu saya ingat lagi Ustaz Bakar kata, kita belajar untuk keluarkan diri kita daripada kejahilan, kemudian ada baki ilmu yang kita belajar itu kita nak kongsi ke orang. Itu saja, mardatillah. Jadi kita jangan harap apa-apa orang bayang kau, orang upah kau, orang apa. Jangan mengharapkan orang. Anda tengok manusia ni, ikhwan, saya punya ingatlah manusia ni pakcik. Kalau kita harap manusia, dan manusia katalah dia bagi apa yang kita harap. Katalah kita kawan, Ustaz, kawan, katalah saya orang kaya, katalah. Amin. Katalah orang kaya. Orang main, orang harap bantuan ke. Macam kita lah duk mengharapkan bantuan. Banyak kita ni bila mengharapkan orang bagi bantuan, bila orang bagi bantuan, bila kita tengok amount dia bagi tu, kita mesti tak berhati. Pasal kita rasa dia macam tak add pa dengan kaya dia tu. Dia cerita dia pergi Perth, dia pergi Paris. Dia cerita dia pergi Paris, dia naik kereta api laju tu, bullet train ke dia panggil, bullet train. Saya naik lama dah tu. Laju kan. Daripada jangan cerita kan, laju. Dahsyat lah cerita bullet train. Lepas tu cerita pergi Burj Khalifa. Dia pergi Burj Khalifa, menara yang paling tinggi dalam dunia tu. Cerita di mana tu dia apa? Dubai. Cerita airport Dubai. Shopping di airport Dubai. Tak mampu kita nak. Shopping dalam airport. Cari mampu. Harga 4 kali ganda dah. Duit tu duit Dubai. Makna dia cerita dahsyat lah. Dahsyat dia kata. Dia kata kawan, tolong kawan lah, dia kata kereta tu kawan pakai dah 3 tahun, lepas tu dia ada masalah tak boleh bayar. Dia suruh I ambil. I mula ingat tak mau ambil lah, nak buat apa kita banyak-banyak kan, I yang ada pun cukup dah. Ambil bila tolong kawan. Tolonglah kawan dia kata ambil dia kata I punya wife pun pergi ambil kereta yang sama. Kita tahu kereta apa? Brabus. Brabus, Bentley. Cerita jenis kereta peluru pi tak lekat tau. Dahsyat lah pakcik, dahsyat. Cerita ni kau dahsyat. Kita pun ceritalah, dis nak buat ni, dis nak buat tu. Dia bagi RM45 8 kupang. Agak-agak kita alah kan, tak kata apa duit dah kan. RM45 8 kupang. Cerita pergi sana, burus lah, bullet train lah. Kita tengok dia ni memang confirm seluruh panggil pelak ni ada kat dia. Kita ni ikhwan, selama kita mengharapkan manusia tak mampu bagi banyak kat kita. Manusia tak mampu bagi banyak kat kita. Sebab apa? Sebab manusia sentiasa mengharapkan banyak. Kalau dia bagi banyak, dia hilang banyak. Tetapi dia khilaf dengan Tuhan. Tuhan ni pula tak pernah bagi sikit kat kita. Sangat kaya.
Jadi lebih baik kita mengarahkan kepada yang boleh memberi yang banyak kepada kita, daripada boleh hanya mengharap banyak tapi dapat sikit. Dapat sikit. Minta ke Tuhan, dia boleh bagi banyak, tak perlu harap orang. Kita infak, kita apa, minta ke Tuhan dulu. Tuhan, bagilah Tuhan. Tuhan kau lah, kau bersifat dengan Razak, kau bersifat dengan Majid, kau bersifat dengan Mujib. Tuhan mampu bagi banyak, dan Tuhan belum bagi sikit-sikit. Dahsyat pemberian Tuhan. Orang sikit lah, orang selalu bagi sikit, kita pun sikit, kita selalu dapat sikit. Kita pasal projek kita besar, projek kita 4 juta nak buat sekolah, dia tu bagi RM4. Bila aku nak buat sekolah? Bila tu sikit, manusia akan bagi sikit walaupun dia kaya, walaupun dia ada banyak. Tapi minta ke Tuhan, Tuhan selalu bagi banyak. Dan manusia ni kadang-kadang dia tak boleh faham selapis ke dalam. Kadang-kadang kita bercakap dengan lidah yang berkias, dia tak faham. Kita tak maulah nak bagi borang terma terus kat dia. Kita bercakap pun ambil tempo, menari kot tepi. Kita kata musim bulan puasa ni baguslah nak sedekah. Bila sedekah tu kita tolak borang ambil kat dia. Dia suka buat tak faham. Dia cerita, saya bagi dah tempat tu, kira duk bagi dah, memang kita tak bagi dah. Kira bagi dah. Tapi Tuhan, dia faham. Tuhan dia faham. Kita baru kata Allahumma, terbuka jantung kita, dia nampak apa dia ni maksudkan dengan Allahumma kat aku ni. Tuhan bagi, Tuhan layan kita. Pasal tu kadang-kadang sebelum Tuhan bagi pada kita sesuatu, Pak Cik Din, kita ni kadang-kadang dapat rahmat kepada Tuhan ni. Bila kita baca doa, lepas kita baca doa, kita rasa macam nak dapat dah ni. Tuhan mula bagi. Tuhan mula bagi, rasa kita dapat, buat tak dapat lagi. Kita rasa macam nak dapat. Tuhan bagi kat kita. Jadi janganlah dengan ilmu kita ada ni, kita pergi belajar untuk apa? Aradan minad dunya. Untuk minta-minta ke orang, mengharapkan orang. Apa akan jadi dengan kita akhirat? Lam yajid arafal jannah rihaha. Nanti akhirat, syurga boleh tengok, bau dia tak rasa. Kena masalah hidung pula. Pergi depan syurga nampak, bau tak ada. Sahabat Rashid boleh bayang, makcik sebelah rumah duk tomeh ikan kering. Dia ni apa pun tak bau. Yang kawan sebelah tak boleh duduk. Ayak duk meleleh ni Pak Amir, berkoleh. Ayak ni duk meleleh. Maksudnya kelak tak ada orang koleh penuh. Pasal penuh ikan kering tak tomeh. Allah Pak Amir terlihat. Hak dia ni tak ada apa Pak Amir. Maknanya masalah dari hidung masalah. Memang masalah. Tuhan tunjuk syurga dengan wangi based on kita ni Pak Cik Nazri ya. Mudir kita. Based on kita, I talk man to man. Ya, face to face lain. Ni man to man. Kan? Maknanya bukan man jangan tumpu sangat. Man to man. Di atas laki-laki Pak Cik, di atas based on laki-laki, fitrah laki-laki, nafsu laki-laki, Tuhan buat kita laki-laki. Kita tengok perempuan kita berkenan tak? Okay? Ustaz Nan, man to man. Jangan gelak, saya tanya Ustaz Nan. Tengok perempuan berkenan tak? Alamak, Abu syahwat minan nisa tu. Dia hiasi laki-laki. Suka perempuan. Tiba-tiba ada laki-laki tengok perempuan tak suka. What is it? Based on perempuan. Sebut laki-laki, dia suka. Saya tak boleh lah kata man to man atau woman to woman. Masalah lah saya kena pakai tudung. Perempuan tengok laki-laki
based on lelaki-lelaki. Dan dia tahu jodoh dia adalah, jodoh perempuan adalah lelaki-lelaki. Kecuali kawan kita sajak lain bab lah, tu kes lain. Jodoh lelaki-lelaki adalah dua pasangan ni, hang tengok aku tengok hang. Tiba-tiba seorang tak suka seorang tak suka seorang. Aku benci dah tengok hang lelaki-lelaki. Aku ni kaum Hawa, tak boleh lah dengan kaum Adam ni. Ini bukan masalah serius ni. Ini more than serious, kronik. Dia ada masalah. Orang lain semua boleh bau syurga, tengok syurga bau. Dia ada riwayat kata min masirati kaza wa kaza, bau syurga tu 500 tahun jarak dah keluar haruman dia, dah haruman dia bertukar. Dia ni seorang tak bau. Apa hal dia ni? Dia ni siapa dia? Orang yang belajar ilmu, yang semata-mata nak guna ilmu dia mencari dunia semata-mata. Dalam hati dia tak ada Tuhan. Maka di hari akhirat, setiap kurnia Tuhan tak sampai kat dia. Sebab dalam hati dia tak ada Tuhan. Dan satu lagi hadis yang terakhir, wa an Abi Zarin radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita rajula ya'malu 'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi qala tilka 'ajilu bushra al-mu'min rawahu Muslim. Terjemahan dia daripada Abi Zar radhiyallahu an. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana pendapat Rasulullah seandainya ada seseorang yang mengerjakan amal kebaikan kemudian dia dipuji oleh orang banyak. Beliau menjawab, yang demikian itu adalah sebagai pendahuluan khabar gembira bagi seorang mukmin. Ada satu orang dia buat amal, dia buat sengat-sengat, lepas tu orang tahu, orang pun sebut, dia terdengar lah, lepas tu dia jadi seronok. Begitu juga dia, masa dia buat tu dia tak harap apa-apa, lepas tu bila orang duk cakap dia macam seronok. Ya Rasulullah, ini termasuk riak ke? Ia akan merosakkan amal? Nabi kata tak. Bila kita sembunyi amal kita dan Tuhan bocorkan dan orang bercakap dan kita pun ada sikit suka, Nabi kata itu adalah busyral mu'min, gembira Allah dahulukan di dunia untuk para mukmin. Seperti mana orang buat jahat, dia buat jahat, Tuhan bongkarkan jahat dia, itu adalah azab yang Tuhan dahulukan sebelum akhirat untuk dia. Maka orang mukmin ni ada juga busyra dia. Tapi dengan syarat kita duk tutup lah, bukan kita daripada awal lagi duduk kita tutup, tiba-tiba boom, faman kana yarju liqa'a rabbih, kan. Sahabat kata, Rasulullah, orang duk cakap pasal aku je lah Rasulullah. Nabi kata ajilul tilkal ajilul busyral mu'min. Itulah Tuhan segerakan. Pasal apa Tuhan segerakan? Pasal mukmin ni pun orang tu. Dia kadang-kadang perlu dipuji, kadang-kadang perlu disanjung. Hari-hari punya kita duk kata, kadang pancat tayar dia. Walaupun tayar tu bagus, tapi hari-hari duk kena maki, tak boleh juga. Hari-hari duk kena sanjung pun tak boleh juga. Jadi ada masa kita perlu sepi, dan ada masa kalau Tuhan izinkan kebaikan kita diketahui oleh orang, janganlah lari meninggalkan suasana itu. Bersyukur pada Tuhan dan kawal diri kita, kontrol dengan istighfar dan mohon Tuhan jaga kita. Ikhwan, selepas ini An-Nawawi nak bawa satu tajuk, iaitu tajuk bab tentang melihat perempuan bukan mahram. Macam ni, antum duduk saya tengok, boleh ke betul-betul tak boleh ke? Nak kena buat tirai ke? Nanti kalau kita jemput asatizah daripada Indonesia, kalau dia main ceramah tempat kita, tirai itu kena tutup. Dia tak boleh tengok, dan dia kata ini ikhtilaf, ini percampuran. Tak boleh. Sekali sahabat Indonesia dia main kelas saya di KL, dia tegur saya. Dia kata, Ustaz Halim, kenapa ikhtilaf? Dia kata saya, Ustaz Abdul Halim, kenapa ikhtilaf? Saya kata, ikhtilaf tak mana? Dia kata, depan saya perempuan duduk, kiri saya laki-laki duduk. So ini ada ikhtilaf dalam satu dewan, ada laki-laki dan perempuan. Ini enggak bisa Pak, ini haram di sisi syarak, ini enggak menepati sunnah. Bapak, kok bapak ini tokoh sunnah di sini?
tiba-tiba ikhtilat, menyalahi sunnah pak. Dia kata ikhtilat. Kalau dia medis kan, apa dia nak kata tak tahu. Kan? Kita pula mengaji kalau tak tengok muka ustaz, walaupun dia tu metalik, tak tengok muka dia, tak puas ke tak? Dengan tak tengok, dengan bubur TV lagi satu kan. Nak tengok muka, nak tengok. Bila tengok ustaz kalau tutup lagu tu rasa macam mengantuk sepasal, rasa macam tak puas duduk di rumah juga. Sampai tengok YouTube, tak tengok muka orang. Jadi An-Nawawi bawa pada kita, satu orang lelaki bolehkah tengok satu perempuan bukan mahram? Satu perempuan bolehkah tengok satu lelaki yang bukan mahram? Dan nampaknya Nawawi bawa hadis panjang dalam bab ni. Kita akan tengok tajuk ni. Lepas tu dia akan main juga tajuk, bolehkah satu lelaki menyerupai satu perempuan? Satu perempuan menyerupai satu lelaki. Tajuk ni bagus kita tengok ikhwan. Pasal kawan-kawan kita ramai. Kawan-kawan kita ramai duk jadi macam ni kan. Jadi masalah. Kita tengok boleh tak boleh? Kadang-kadang kita pergi rumah dia, kita tengok dia pakai kain batik, bini pakai kain pelekat. Tertukar. Oh berebut. Pakcik dia beritahu berebut. Saya ni orang betul pakcik, saya tak erti konon-konon. Jadi bolehkah orang lelaki ni pakai satu kain yang dah maklum pada uruf tu pakaian orang perempuan? Orang perempuan tengok-tengok kelak-kelak isteri pakai baju Melayu, suami pakai baju Kelawar. Kita kata kok bisa begitu? Oh dia kata lebih pada itu pun bisa. Jadi tak balance. Ini boleh ke? Orang perempuan pakai seluar jean. Seluar jean ni terkenal pakaian siapa? Orang pakai t-shirt. T-shirt ni pakaian siapa? Orang perempuan pakai seluar. Seluar ni pakaian siapa? Jadi itu antara bab yang akan kita lalu bila kita lalu hadis-hadis itu. Tengok insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Apa yang nak gugurkan benda itu? Buang ayat dan nasihat itu. Tak apa, saya saja. Orang bayi dia maknanya dosa nasihat. Dia mak tu lima atau kita malam dia. Semua. Ya. Kalau